Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Apa khabar? Alhamdulillah. Moga semua dah habis selesai menunaikan salat tarawih, salat Isya. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung kelas pengajian kita, iaitu yang berkaitan dengan hilyah, syarah kepada hilyah talibul ilm, iaitu adab penuntut ilmu ataupun penghias kepada para penuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, ahlan wa sahlan wa marhaban kepada semua yang bersama dengan kita pada malam ini. Malam ini kita bersama secara langsung di Zoom dan juga di live IG. Baik, insya-Allah saya harap semua dalam keadaan yang baik dan insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi topik kita, perbahasan yang seterusnya. Kita akan menghabiskan fasal ataupun bab yang pertama di dalam kitab huraian syarah hilyah talibul ilm ini, yang kita dah masuk kepada adab yang ke-14 daripada adab-adab para penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Kita refresh sikit supaya kita semua clear, ingat ataupun kita boleh ingat balik. Antara adab-adab penuntut ilmu iaitu terhadap dirinya sendiri, yang pertama adalah ikhlas kerana Allah Azza wa Jal. Yang kedua, kita mengikuti jalan para salafus salih. Yang ketiga, sentiasa ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sentiasa menjaga sifat muraqabah. Yang kelima, rendah hati dan tidak sombong. Yang keenam, ada memiliki sifat qanaah dan zuhud. Yang ketujuh, berhias dengan keindahan ilmu. Yang kelapan, berhias dengan kesopanan. Yang kesembilan, berjiwa kesatria. Yang kesepuluh, menjauhi kemewahan. Yang kesebelas, menghindari forum-forum yang sia-sia. 12, menghindari kekacauan. Yang ke-13, berhias dengan kelemah ataupun sifat lemah lembut. Dan berbaki lagi dua daripada bab yang ini sebelum kita masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu adab yang ke-14 daripada adab para penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, iaitu kita perlu memiliki sifat berhati-hati ataupun at-ta'anni awit ta'ammul, iaitu kita tidak tergesa-gesa, kita cermat, kita tidak gopoh gapah. Dan antara sifat mazmumah ataupun sifat-sifat yang terkeji, yang mana syariat ini menegah kita daripada memiliki sifat-sifat tersebut, adalah apa yang kita sebut sebagai al-ajalah, iaitu sifat tergesa-gesa. Sebagaimana yang disebut oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, al-ajalatu talabu syai' wa taharri qabla awanihi. Al-ajalah, sifat tergesa-gesa. Sifat tergesa-gesa ini adalah kita cuba untuk nak mencari sesuatu sebelum sampai masanya. Dan ini juga kata Ar-Raghib Al-Asfahani, min muqtadha syahwah, sebahagian daripada nafsu syahwat kita. Falidhalik salat madhmumah fi 'amatil Quran. Kerana itu ia menjadi satu sifat yang dikeji di dalam pelbagai tempat di dalam Al-Quran, sehingga dikatakan al-ajalatu minasyaitan, bahawa sifat al-ajalah, tergesa-gesa ini adalah daripada syaitan. Kalau kita ingat apa yang Allah Azza wa Jal pernah tegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah tegur Nabi kita ketika permulaan wahyu ini diturunkan. Allah kata, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu tergesa-gesa untuk nak menggerakkan lidah kamu. Kerana pada awal-awal Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang tidak sabar untuk nak belajar Al-Quran, mengaji Al-Quran, apa yang diajarkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril. Nabi tak tunggu-tunggu, tak nyempat-nyempat, terus bila Jibril bacakan je, Nabi terus baca. Memintas, seolah-olah macam memintas malaikat Jibril. Jadi Allah tegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah kata jangan engkau tergesa-gesa menggerakkan lidah engkau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni akhlak dia adalah Al-Quran. Yang mana adab Nabi SAW, akhlak Nabi SAW, semua adalah Al-Quran, yang mana Nabi memiliki bimbingan daripada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu Nabi SAW ni tidak suka untuk nak tergesa-gesa. Sebaliknya Nabi seorang yang sangat cermat, Nabi seorang yang sangat penyabar.
Dan Nabi menggalakkan umatnya untuk nak memiliki sifat yang mulia ini. Kata Nabi SAW sebagaimana dalam Musnad Abi Ya'la, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Cermat itu adalah sebahagian daripada Allah, iaitu tuntutan arahan Allah, dan tergesa-gesa itu adalah sebahagian daripada syaitan. Kerana itu Allah dalam banyak tempat suruh kita bersabar, jangan tergesa-gesa. Dan antaranya Allah Azza wa Jalla sebut dalam suratul Ahqaf, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Allah kata bersabarlah sebagaimana bersabarnya para rasul ulul azim, dan janganlah kamu tergesa-gesa. Maksudnya tergesa-gesa untuk nak give up, tergesa-gesa untuk nak kecewa, marah kepada kaum kamu, wahai Muhammad, ketika kamu melakukan dakwah. Tergesa-gesa dalam perkara yang tidak baik Allah cela. Tetapi sifat bersegera, tadi kita kata tergesa-gesa, yang ni bersegera. Masing-masing maksudnya kita cepat-cepat. Bersegera untuk nak melakukan kebaikan ataupun merebut peluang yang ada. Ini semua termasuk dalam sifat mahmudah. Sifat yang terpuji yang Allah sangat galakkan. Contohnya, kita nak merebut pahala promosi Allah pada bulan Ramadan. Kita rushing, kita tergesa-gesa buat. Bila azan, kita segera pergi ke masjid. Bila bangun pagi, kita antara yang awal bangun pagi supaya kita sempat salat witir, supaya kita sempat melakukan sahur. Jadi bersegera dalam melakukan kebaikan ini adalah apa yang Allah galakkan kita. Dalam surat Ali Imran, Allah kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah kata, bersegeralah kalian semua kepada pengampunan Tuhanmu. Maksudnya cepat-cepat kita ni kena selalu untuk nak meminta ampun daripada Tuhan kita. Bersegeralah ke arah syurga Allah yang seluas langit dan juga bumi, yang Allah telah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kita sebagai para penuntut ilmu ni kena berhati-hati, jangan tergesa-gesa untuk nak menjawab sesuatu sebelum sampai masa. Seperti kata Ibn Hibban, innal ajila yaqulu qabla an ya'lam. Tergesa-gesa ini sifat orang yang bila dia bercakap, dia akan cuba cepat-cepat untuk nak cakap sebelum apa yang dia tahu. Wa yujibu la yafham. Dan dia segera cepat-cepat untuk nak menjawab sebelum dia betul-betul faham. Dan wa yahmad qabla an yujarrib. Dia cepat-cepat nak puji sebelum dia betul-betul merasai ataupun melalui. Wa yadhum ba'da ma yahmad. Dan dia boleh jadi dia akan kutuk pula lepas dia puji. Wal ajilu tashibuhun nadamah. Orang yang selalu tergesa-gesa ini, dia punya akibat dia selalu akan menyesal. Wa kanatil arab tusammiha ummun nadamah. Orang Arab ni dia menyebut bahawa sifat tergesa-gesa ini adalah ibu kepada segala penyesalan. Semua penyesalan kita ni selalu kita rasakan apabila kita tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, dan kelak kita akan menyesal. Kerana itu kata syair, qad yudrikul muta'anni ba'dha hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jil zalal. Orang-orang yang bercermat, berhati-hati ini dia akan dapat apa yang dihajatinya. Tetapi bagi orang-orang yang tergesa-gesa ini, dia selalu akan ada problem, akan ada kelompangan. Contohnya, kita ni rushing sangat mendoakan keburukan seseorang. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Itu apa yang Allah sifatkan manusia ni. Kadang-kadang kita ni cepat sangat untuk nak doakan anak-anak kita dengan sesuatu yang buruk. Cepat kita nak doakan si fulan yang menentang kita itu dengan doa-doa yang membuatkan orang itu ditimpa keburukan. Sedangkan dalam Sahih Muslim daripada hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebut, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Jangan doakan keburukan ke atas kalian.
Jangan doakan keburukan ke atas anak-anak kalian. Jangan kamu doakan keburukan ke atas harta-harta kalian. Dan seringkali kalau kita tengok musibah yang terjadi pada hari ini, kerusakan yang terjadi pada contohnya pada anak-anak kita, boleh jadi disebabkan doa-doa kita kepada mereka, ucapan-ucapan kita yang tidak baik kepada mereka. Dan ramai daripada kita yang tidak merasakan perkara tersebut. Boleh jadi juga antara sifat-sifat tergesa adalah kita tergesa-gesa untuk nak dimustajabkan doa kita. Yang ini juga tidak seharusnya terjadi. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abi Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, fayaqulu qad da'awtu rabbi falam yastajib li." InsyaAllah doa kita ni, kata Nabi SAW, akan dimustajabkan selagi mana, kata Nabi, kita tidak tergesa-gesa. Iaitu macam mana tergesa-gesa itu? Kita kata kita dah doa pada Tuhan kita, tetapi Tuhan kita tidak memustajabkan doa kita. Kan? Antara sifat tergesa-gesa kita ni selalu tidak cermat. Masa kita salat pun kita salat laju-laju. Contoh kita nak salat tarawih, kita nak kejar 20 rakaat, kita salat pun cucak-cucak. Itu bukan spirit of Ramadan ataupun spirit of salat tarawih. Salat tarawih ni, it doesn't matter nak buat berapa rakaat sekalipun. Itu bukan satu kemuncak bagi kita salat tarawih. You want to salat 8, you want to salat 10, you want to salat 20, you want to salat 36, also can. You want to salat, sebab salat sunat ni you can do any rakaat you want. But the quality of salat, itulah yang mana dituntut dalam salat tarawih kita. Bukan kita kata kita nak buat 30 rakaat tetapi kita solat macam patuk ayam. Tidak. Kita baca pun tergesa-gesa. Kita nak solat ni biar solat dengan ada sifat tamakninah. Tamakninah ini kita bicarakan, maksudnya kita jangan rushing, kita cermat. Nabi pernah suruh sahabat ni, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi pernah suruh seorang sahabat dia yang solat tergesa-gesa, cucak ni 3 kali Nabi suruh dia, kamu solat balik sebab kamu tidak salat. Kamu, maksudnya relax. Jangan kita nak rushing sangat. Nabi kata idza qumta ila salah fa asbighil wudu. Kalau kamu nak mendirikan salat, jangan rush ambil wuduk pun nak cepat-cepat, sempurnakan wuduk kamu. Thumma istaqbilil qiblah fakabbir. Kemudian menghadaplah ke kiblat dan angkat takbir. Thumma qra' bima tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang kamu termampu daripada Al-Quran. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Dan kemudian bila kamu rukuk sampai kamu dah rasa macam rukuk kamu tu stabil. Jangan turun bangun. Thumma rfa' hatta tastawi qa'iman. Kemudian kamu bangun sehinggalah kamu rasa sempurna berdiri. Thumma sujud hatta tatma'in sajidan. Kemudian kamu bersujud sampailah kamu stabil dalam keadaan kamu bersujud. Tetapi hari ini kita boleh melihat ramai orang yang menyesal, dan penyesalan itu seringkali tidak memberikan apa-apa manfaat kerana sifat tergesa-gesa kita dalam pelbagai perkara. Dan akibat daripada sifat tergesa-gesa itu, kadang-kadang kita mendapati seorang suami tergesa-gesa menceraikan isterinya, sehingga menyebabkan punah ataupun bercerai-berai kaum keluarga, tercicirnya anak-anak, rumah tangga pun musnah. Dan ini banyak terjadi disebabkan sifat tergesa-gesa. Sifat tergesa-gesa ini juga menyebabkan kadang kita ni terjebak dalam kemalangan. Kita nak cepat-cepat, nak driving, nak kejar sangat, sampai kita tak pedulikan nyawa kita, kaum keluarga kita tak pedulikan nyawa orang lain sendiri. Kan? Ada juga orang-orang kita ni tergesa-gesa sangat sampai dia rasa macam rezeki dia pun dia nak cepat-cepat nak jadi kaya. Sedangkan Allah, Nabi SAW dah bagi tahu anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha. Nabi kata insya-Allah kita tak akan mati sampai telah disempurnakan usia kita dan sampai rezeki kita itu yang telah ditakdirkan bagi kita juga telah disempurnakan. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah cara kamu mencari rezeki itu. Kan? Wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizqi ay yatlubu bi ma'siyah
fa inna Allah Ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'atih. Janganlah kamu sebabkan kamu rasa rezeki kamu lambat tiba, maka kamu mencarinya dengan maksiat, kerana apa yang ada di sisi Allah itu tidak dikurniakan melainkan dengan ketaatan. Jadi apa yang kita nak sampaikan dalam poin kali ini, bagi para penuntut ilmu, kita jangan tergesa-gesa dalam perkara yang kita lakukan. Hari ini kadang-kadang kita selalu dengar tentang kita kata apa, isu-isu hangat. Sampai isu-isu hangat, isu-isu kontroversi yang menimpa kita ni tergesa-gesa, walaupun penuntut ilmu tu barangkali dia baru belajar sikit sahaja, baru belajar mungkin berapa bulan, setahun, 2 tahun, tapi dia dah tergesa-gesa untuk nak menjawab beberapa isu yang kritikal, yang besar, yang memerlukan kepada pengalaman, yang memerlukan kepada diqqatul ilm, kepada ketelitian, kehalusan ilmu yang kita kena ada. Kadang kita nak kena menjawab ada beberapa isu ni benda-benda yang biar mufti, para alim ulama yang besar-besar yang menjawab. Tetapi kita tergesa-gesa untuk nak jawab, kita nak membantah fatwa, ataupun kita tergesa-gesa untuk nak menjadi mufti sendiri. Itu antara apa yang sering kali kita dapati dalam para penuntut ilmu ni. Kita kena belajar, ada isu kita diam, ada isu kita biarkan ahlinya yang berbicara. Tak semua isu yang kita perlu untuk nak menjadikan medan peperangan dalam media sosial kita. Ada isu yang kalau kita nak sampaikan dengan penuh, berapa ramai orang yang tergesa-gesa bila menulis, akibatnya dia menyesal sebab tulisannya itu tersalah. Mungkin ada kesilapan dalam itu dan ini, kesilapan ilmiah. Semua ini kadang-kadang terjadi disebabkan kita tergesa-gesa. So itu tadi apa yang kita kata, orang Arab kata tergesa-gesa itu adalah ummun nadamat. Dia adalah ibu kepada segala penyesalan. Jadi kalau boleh kita cermat, jangan tergesa-gesa. Kita kena belajar untuk nak berdiam diri, belajar untuk nak tahan lidah kita. Walaupun kita kadang geram je nak tulis, kadang-kadang kita geram je nak ulas, tapi kita tengok pada tempat dan keadaan dia. Jangan tergesa-gesa semua benda kita nak kita nak jawab. Kita kena tengok kalau kita nak tulis ataupun kita nak berikan ucapan, kita tengok adakah topik kita itu sesuai untuk nak diketengahkan dalam masyarakat. Adakala topik itu tidak berapa sesuai, adakala biarlah orang lain yang membicarakan tentang topik itu. Adakala topik itu boleh membawa kemudaratan lebih daripada maslahatnya. Kemudian kalau kita tengok topik itu sesuai, kita kena unjurkan juga tentang implikasi. Apakah implikasinya negatif ataupun positif? Apakah implikasinya boleh memberikan ilmu dan kebaikan kepada kita semua? Kemudian jika kita tengok, insya-Allah after kita analyse bahawa implikasi dia okey, kita tengok kepada uslub ataupun pemilihan kata-kata kita. Adakah kadang-kadang topiknya bagus, masanya bagus, implikasinya should be good, tetapi akibat daripada cara kita menulis ataupun cara kita menyampaikan suatu maklumat itu salah, kita melakukan provokasi umpamanya, kita menyindir, kita menembak sana sini, kita memerli itu dan ini. Jadi mungkin kata-kata itu tidak sampai kepada si pembaca ataupun si pendengar. Kerana itu kena belajar untuk nak, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkata baiklah ataupun dia berdiam diri. Apatah lagi sekiranya kita disoal, itu lagi perlukan sifat berhati-hati ketika kita memberikan jawapan. Kalau kita tak tahu tentang sebarang jawapan, maka berdiam diri itu lebih baik. Tak semua isu kita boleh jawab, tak semua isu sesuai untuk nak kita jawab. Jadi sebab itu sesi soalan jawab ni sebenarnya berat, dia adalah satu amanah. Tak semua, kalau kita tengok, tak semua ustaz-ustaz, tak semua pendakwah ni suka untuk menjawab soalan-soalan. Walaupun kita faham ramai daripada yang bertanya mungkin akan sukalah dia nak bertanya soalan, dia nak mencari jawapan. Tapi ada kala kita kena faham juga, ada separuh daripada pendakwah ataupun ustaz-ustaz yang mana dia ada sifat warak yang lebih sampai dia risau untuk nak memberikan jawapan. Dia takut
mungkin dia tersilap dalam jawapannya. Mungkin juga dia takut juga mungkin akan membawa implikasi yang negatif lebih daripada positif. Jadi kadang-kadang dia suruh untuk bertanya kepada orang lain. Ada kala juga dia keberatan untuk nak menjawab. So dalam perkara begitu kita kena hormat. Jangan ada orang disalahkan. Ada ustaz ni dia tak suka nak menjawab soalan, disalahkan. Kita jangan salahkan. Itu sebab orang yang nak menjawab ni seolah-olah dia telah meletakkan sebelah kakinya dalam api neraka. Sekiranya dia tersalah dengan mengikut hawa nafsu, berkata sesuatu yang dia tidak tahu, ada kemungkinan dia akan dicampakkan kerana kalimah ataupun kerana jawapan tersebut ke dalam api neraka wal iyadu billah, dan itu semua perkara yang sangat berat. Baik, itu adab yang ke-14. Adab yang terakhir di dalam perbahasan ini adalah kita memiliki sifat tekun dan juga teliti. Sifat tekun maksudnya bila kita belajar sesuatu, kita perlu ada fokus. Kita kena orang kata apa, Allah suka, innallaha yuhibbu amalan idza arada ahadukum ay ya'mal ayutqinahu. Allah suka seorang hambanya yang bila dia melakukan sesuatu dia buat sungguh-sungguh, dia buat betul-betul. Tak macam kita tengok kadang kebanyakan daripada masyarakat kita, kebanyakan daripada para pelajar kita, bila dia belajar, dia menuntut ilmu, dia buat apa pun kadang-kadang dia buat sambil lewa je. Dia buat so je. Maksudnya kalau dia tak kisah pun kalau ada kesalahan. Dan bila kita belajar, kita buat pun sambil lewa, percayalah masa kita bekerja satu hari nanti, masa kita terjun ke dalam real world, itu akan implikasi dia, kita juga akan melakukan sesuatu itu sambil lewa. Dan kalau boleh kita tak mau, kalau kita nak buat, kita buat betul-betul. Jangan main-main. Maksudnya kalau kita nak menghafal, kita hafal betul-betul. Kalau kita nak ikuti kelas, kita ikut sungguh-sungguh. Bila kita nak istiqamah, kita istiqamah sungguh-sungguh. Jangan ikut mood saja, jangan kita ikut perasaan. Jangan kita ikut hawa nafsu kita semata-mata dalam kita menuntut ilmu. Percayalah, mereka yang tidak ada sifat tekun dan fokus dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan berjaya mendapat timbangan ilmu yang tinggi. Itu kalau saya selalu dalam pengalaman saya. Sebab tu dalam sekolah, misal contoh dalam Akademi Al-Khair dalam sekolah saya, bila saya kita punya program setakat ni 3-4 tahun untuk anak-anak belajar ni fokus untuk belajar Al-Quran, bahasa Arab dan juga mendidik syakhsiah Islamiah mengikut sunnah. Jadi 3 ni adalah mission utama kita. Kenapa saya tidak berat untuk nak mencampurkan dengan akademik? Disebabkan saya tahu anak-anak sukar untuk nak fokus. Kita tumpu pada anak-anak usia 9, 10, 11 sampai 13 tahun ni kerana kita faham mungkin dalam usia ini anak-anak ni dia jika tidak terlalu fokus pada akademik pun dia still okay, dan parent pun tidak begitu risau daripada sudut itu. Jadi kita nak fokus pada Al-Quran, latih hafalan mereka, belajar subjek-subjek Islam dengan polish dia punya bahasa Arab dan membina syakhsiah. Ini sahaja 3 kita punya mission. Kalau parent yang bertanya ada UPSR ke, ada PT3 ke, ada SPM buat masa ni tak ada. Sebab saya tahu kalau kita dah bercampur antara hafalan Quran dan juga SPM, percayalah kebanyakan daripada anak-anak, saya tak kata semua, tapi kebanyakan daripada mereka akan menganaktirikan subjek-subjek Al-Quran dan subjek-subjek Islamik. Sebab mereka menganggap subjek tersebut adalah beban. Kerana apa? Dia akan fokus, SPM ni adalah pintu kepada masa depan. Untuk nak belajar akademik itulah segala-galanya dalam kehidupan. Jadi dia akan cuba untuk nak fokus kepada akademik itu dan mengetepikan subjek-subjek Islamik, Al-Quran, hafazan dan sebagainya. So sebahagian dia akan rasa itu subjek yang beban. Jadi sekadar tahun-tahun yang ada anak-anak yang dihantar, maka di situ kita akan fokus kepada yang itu. Dan kemudian berapa yang mereka dapat, apa yang mereka capai. Setelah itu kalau parent nak bawa tarik balik sekolah untuk nak pergi sama ada home tuition, private school ataupun nak pergi ikut mana-mana sekolah sebab tu untuk nak ambil akademik, ahlan wa sahlan. Dan masa tu dia boleh fokus kepada akademik dia dan gunakanlah masa itu untuk nak menjaga apa yang telah mereka pelajari ataupun apa yang telah mereka
hafal sebelum itu. Nak campur memang sangat-sangat susah. Dan kita akan tengok salah satu akan dikorbankan. Ada yang berjaya dua-dua, tapi peratus itu sangat-sangat kecil. Itu kita kata antara fokus. Ini kita cerita pasal antara adab penuntut ilmu adalah kita fokus. Fokus ni kita tahu tak semua anak-anak ada fokus. Dan kita juga orang dewasa lebih mudahlah untuk kita fokus sebenarnya. Dan bila kita buat tu, kalau boleh kita buat betul-betul. Kita belajar tu, kita belajar sampai habis. Kalau kita ikuti tu, kita ikut betul-betul. Kita buat tu, kita buat orang kata istilah WeChat-nya mantul-mantul kita buat. Dan itu akan memberikan implikasi kepada kita setelah kita bekerja. Contoh masa kita belajar. Ramai daripada para pelajar Malaysia, contohnya bila dia belajar dekat luar, dia tak ada target kata saya nak dapat mumtaz. Maksud kita nak dapat cemerlang. Bagi dia cukup lulus pun tak apa dah. Dia tak nak aim the best. Dia nak cukup makan pun boleh. Dan tak apalah, mungkin diguna alasan. Tapi kita belajar ni bukan kerana grade, kita belajar kerana Allah. Ya, kerana belajar kerana Allah itulah kita buat yang terbaik. Kerana amanah yang kita pikul daripada Allah itulah yang kita cuba untuk nak menuntut ilmu, kita cuba nak grab the best yang kita boleh buat. Mungkin setelah apa yang kita buat yang terbaik itu, Allah yang tentukan sama ada kita berjaya ataupun kita tidak berjaya. Dapat apa yang kita hajati. Mungkin kita tak dapat mumtaz, mungkin kita dapat jayyid dan mungkin kita dapat jayyid. Tetapi attitude, karakter yang kita ada tu, kita dah buat yang terbaik. Maka itulah apa yang kita nak. Sebab orang yang belajar sungguh-sungguh, dia akan buat nota. Orang yang belajar sungguh-sungguh, dia akan cuba hadam, dia akan cuba hafal, dia akan cuba praktiskan. Dia akan cuba untuk nak give the best yang dia mampu supaya that knowledge dapat dalam diri dia, bersebati dalam diri dia. Orang yang tidak fokus, yang tidak bersungguh-sungguh, dia akan main-main sambil lewa. Dia akan serah kepada kawan-kawan dia, nanti kawan dia buat nota, nanti last minute baru dia buat. Dan akhirnya, sifat ini akan dibawa ketika dia bekerja nanti. Bila dia dah bekerja, dia pun akan buat kerja last minute, dia tidak hormat masa, dia tidak. Sebab tu kita tengok ramai, sometimes orang-orang yang belajar agama daripada kalangan kita ni, kita boleh nampak kenapa dia punya kerja pun kadang-kadang cincai. Kadang-kadang tidak menghormati masa. Kadang-kadang dia punya kerja ni tidak buat betul-betul, tidak bersungguh-sungguh nak buat. Kerana kita tengok ini implikasi daripada zaman belajar lagi. Sebab tu kita kata bila kita bergelar penuntut ilmu, we have to do our best. So insya-Allah after we work, insya-Allah we still going to do our best. Dan insya-Allah itulah amalan yang Allah suka. Tapi hari ini sangat malang. Sebagai contoh kita tengok. Orang pada tahun lepas lah, musim-musim ni lah orang selalu duk bising pasal isu buy Muslim first. Beli produk orang Islam dulu. Kita memang nak sokong, kita memang nak kalau boleh orang-orang Islam kita ni yang disokong terlebih dahulu. Tetapi kadang-kadang kita kecewa bila kita tengok khidmat-khidmat yang dilakukan oleh anak orang Islam kita, sometimes mengecewakan. Dan kadang-kadang melepaskan batuk di tangga. Boleh jadi khidmat cara bercakap dengan pelanggan pun tidak ada satu cara yang betul. Kadang-kadang tidak ada unsur hormat, kadang-kadang gebang lebih-lebih, kadang-kadang yelah, tapi bila hasil kerjanya macam-macam masalah dan tak mau bertanggungjawab. Cuba melepaskan tangan. Buat pun tidak begitu teliti. Macam mana kita nak sokong orang Islam kita kalau itulah dia punya quality of service, quality barangan dia? Kan berbeza sometimes kita tengok dengan orang-orang bukan Islam. Yang mana kita tengok servis mereka baik, hasil kerja mereka baik, cara mereka berinteraksi baik, servis mereka juga banyak yang baik-baik. Dan kita boleh rasa, kita sendiri boleh rasakan. Bukan kita nak merendah-rendahkan, tapi itu realiti apa yang kita hadapi. Itu implikasi daripada apa? Kerana kita tidak bersungguh-sungguh. Daripada zaman kita belajar pun kita tidak bersungguh-sungguh untuk nak berikan yang terbaik, untuk nak give the best service yang we can. InsyaAllah kalau kita dapat baiki yang itu, insyaAllah orang Islam kita juga akan kuat. So daripada belajar, kita kena build that attitude. Kita kena build that attitude. Kita tak ramai orang-orang Islam yang very good daripada segi khidmat, dari segi kualiti dan sebagainya. Tapi kita perlu lebih ramaikan
orang-orang sebegini. Kita perlukan daripada generasi anak-anak kita sekarang ni lah, kita kena develop, kena ubah the mindset, mentality dan sebagainya. InsyaAllah, maybe after few years, kita akan melihat perubahan yang baik insyaAllah dalam masyarakat kita. Baik, itu adab yang kita dah habis di dalam fasal yang pertama. So, dalam fasal yang pertama, semuanya ada 15 adab. 15 adab yang para penuntut ilmu itu perlu perhiaskan dirinya, perlu kena indahkan dirinya dengan sifat-sifat ini. Sebab selepas daripada ini, kita akan masuk kepada fasal yang kedua. Dia dah masuk macam mana cara kita berguru. Adab kita bersama dengan guru pula. Ini adab yang lain. Tapi alhamdulillah bab yang pertama dah habis. So kita masuk kepada fasal yang kedua. Baik. Fasal yang kedua ini muqaddimah, sebagai muqaddimah dia akan menyentuh tentang kaifiat kita menuntut ilmu. Cara kita menuntut ilmu. Dan kita kena faham ilmu Allah ini sangat luas. Kan? Man dzalladzi yaqdiru ay yajma'ah, kata para ulama. Siapa yang mampu untuk nak menghimpunkan semua ilmu-ilmu Allah yang maha luas ini. Nak jadi para mujtahid yang hebat-hebat seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, seperti Al-Imam Ahmad, para ulama-ulama dulu memang sangat-sangat susahlah untuk kita pada zaman ini. Tetapi kita mampu untuk nak jadi sebahagian secepis daripada mereka insya-Allah. Jadi cara menuntut ilmu itu penting. Sebagaimana kalau kita nak masuk rumah, kejap, kita ada message. Oh, alright, no problem. Okay, cara kita pihak Nur Academy, penganjur kita kata dia minta maaf tak dapat nak buat live FB kerana ada masalah teknikal. No problem. Okay, kita tengok sebentar. Ni ada juga daripada IG, dia kata betul, kadang-kadang usahawan Muslim ni bila komen tak boleh terima. Kata customer cerewet, customer lain okey je. Ya betul, saya sendiri pun pernah mengalami perkara tersebut. Kan, kita bila nak suruh buat tu cakap yang berdekah-dekah lah. Kan, tapi bila buat tak teliti, tak semak, kadang-kadang kita pula yang kena jadi dia punya mandornya nak check. Dan bila ada kelumpangan, ada isu, ada problem, ya, kita mengadu, kita komplain, tak mahu bertanggungjawab. Sebab dia nak rasa dirinya dah cukup hebat. So dia akan letak blame tu pada kita yang cerewet dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tengok orang bukan Islam punya business, Masya Allah dilayan semua, dia akan segera, dia akan cara dia cakap elok, tak ada diterima segala komplain, aduan dan sebagainya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Irsyad Syakir. Baik. Okey, ilmu ini sebagai muqaddimah kepada fasal yang kedua. Ilmu ini Allah, kita kena faham, Allah turunkan ilmu ni kepada kita secara berperingkat-peringkat. Berperingkat-peringkat. Allah tidak turunkan sederak. Allah kata waqala allazina kafaru laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Orang-orang kafir ni dulu masa dia nak pertikaian Al-Quran, dia kata, ya Rasulullah, why? Kenapa Allah tidak menurunkan Al-Quran ini sederak sekaligus? Tetapi Allah suruh Nabi kita cakap, kadzalika linuthabbita bihi fuadak, supaya bila Allah turunkan step by step, maka itu lebih akan menguatkan hati kita. Penguasaan kita juga akan lebih kuat. Sebab itu, kalau kita nak menuntut ilmu, belajarlah secara berperingkat-peringkat, step by step. Jangan terlalu tamak nak rebut semua, terus nak jadi mufti, terus nak jadi alim ulama. Tak boleh, kita kena pilih satu-satu. Pilih dulu apa yang memberikan manfaat kepada kita. Kita kena bina the foundation itu biar betul. Okay, kalau kita, macam saya kata, kalau kita berenang kat laut, kalau kita snorkeling, kita boleh tengok daripada atas je. Kita tak boleh nak cerita ataupun faham betul-betul keindahan lautan sebenarnya. Berbeza dengan orang yang diving, dia masuk dalam,
master diver dan sebagainya, dia masuk berpuluh-puluh meter ke dalam laut, beratus-ratus meter ke dalam laut, dia tahu keindahan lautan yang Allah ciptakan. Dia mampu melihat beribu, ratusan jenis ikan di lautan, apa-apa yang manusia kita dekat daratan ni biasa tak nampak. Jadi, menuntut ilmu pun sama. Maksudnya ada orang dia hanya surface saja. Dia macam snorkeling je. Dia tahu lautan tu cantik, tapi they don't know how beautiful it is. They don't know how to describe, they don't understand, don't really understand. So, menuntut ilmu ni kita kena kuatkan foundation. Tiang-tiang kita nak bina bangunan tu biar kena strong. Kalau kita tak ada tiang-tiang ini, bangunan kita itu akan rapuh ataupun goyang, mudah juga untuk nak runtuh. Kata para ulama, man lam yutqin al-usula hurima al-wusul. Siapa yang tak menguasai asas-asas ilmu dengan baik, dia pasti akan gagal meraihnya ataupun tidak sampai kepadanya. Tapi kita tengok para pelajar sekarang, bila belajar terus nak jadi mufti, terus nak jadi mujtahid. Itulah keadaannya, dan itu apa yang kita juga pernah lalui dulu masa saya belajar tahun 1 kan, masa saya belajar tahun 1 di Madinah. Kawan-kawan tahun 1 ni sukalah duk bergaduh isu itu isu ini, sukalah nak menembak orang sana, menembak orang sini, sukalah untuk nak macam pening kepala lah, nak bergaduh-gaduh je kan. Sampai bila mereka dah mulai makin naik tahun 3, dah makin tahun 4, masa tu baru kita rasa, oh, luas ilmu Allah ni. Allah, kita dulu rushingnya, tergesa-gesa je. Masa tu kita akan mula belajar untuk nak tidak gelojoh, belajar untuk nak tarik diri, tahan diri. Macam contoh datang bulan Ramadan macam sekarang. Masa tahun 1 tu, pelajar-pelajar tahun 1 ni, masuk Ramadan dok gaduh. Bid'ah yang mana? Bid'ah ni 8 rakaat ke 20 rakaat lah. Ini salah, itu salah. Bergaduh pasal itu punya havoc. Kemudian bila dah sampai tahun 3, tahun 4, barulah tahu, kata benda ini, isu ini, barulah kita faham lebih luas, barulah kita tahu apa perbahasan para ulama, barulah kita tahu apa the spirit of tarawih itu sendiri, daripada kita nak berdebatkan isu-isu bilangan rakaat dan sebagainya. And kemudian masa kita belajar, slow. Jangan kita ambil sekaligus. Kata ulama, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Siapa yang dikaut ilmu tu sekaligus, maka ilmu tu juga akan terlepas sekaligus. Sama juga contohnya bila kita menghafal Al-Quran. Kita belajar ilmu-ilmu. Orang yang hafal Quran, saya tak bagi hafal laju-laju. Melainkan dia memang luar biasa lah. Sebab kalau kita cepat je nak ambil, kita cepat akan lupa. Kalau kita belajar terus banyak-banyak, macam tu juga dia akan gone. Sebab tu kita pilih apa subjek-subjek yang utama, subjek-subjek yang important kepada kita, subjek-subjek yang mudah untuk nak kita tahu asas-asas dia, yang membuka pintu-pintu jalan laluan ilmu yang lain. Jangan terlalu sibuk sangat, kerana itu akan mengganggu kefahaman kita. Kata ulama, izdihamul ilmi inda sam'i madallatul fahmi. Terlalu banyak ilmu yang kita dengar, dia akan mengkacaukan kita punya fikiran kita. Jangan cepat-cepat kan? Jangan cepat-cepat nak kuasai ilmu, nak cepat-cepat habiskan. Cepat masuk, cepatlah keluar. Dan banyaknya apa yang kita kaut belajar dalam satu-satu masa tanpa ada sifat dhabit, maksudnya tanpa ada sifat kita kena mantapkan penguasaannya, kefahamannya, akan membuatkan kita keliru lebih mudah. Jadi kita sabar, kita bagikan masa, insya-Allah by peringkat, insya-Allah kita akan kuasainya, insya-Allah. And okay, macam mana kita nak kuasai? Kat sini dia ada sebutlah beberapa contoh, dan saya sebut secara ringkas sebab mungkin ada sebahagian daripada kita yang bersama kat sini mungkin tidak berapa fahamlah dengan istilah-istilahnya. Okey, pertama sekali dalam kita nak belajar step by step,
kita belajar ataupun kita hafal dulu kitab-kitab mukhtasar di dalam bidang tersebut. Contoh kalau ada orang kata, Ustaz, saya nak belajar tentang mustalah al-hadis. Apa yang sesuai untuk saya fokus? Kita fokus dulu kepada ringkasan-ringkasan dia. Mukhtasar maksudnya ringkasan. Kita belajar yang nipis-nipis dulu, yang simple-simple dulu, kan, slow-slow. Jangan kita terus, Ustaz, saya nak terus belajar kitab Al-Majmu' karangan Al-Imam An-Nawawi. Saya terus kalau dalam bidang hadis kita nak terus masuk dalam Alfiyah Al-Iraqi, ataupun kita nak masuk ke kitab-kitab yang agak mendalam sikit dia punya perbincangan, perbahasan, kita nak terjun ke dalam kitab Fathul Mughith oleh Al-Imam As-Sakhawi sebelum kita faham dulu asas-asas ilmu hadis ini. Kalau tak, kita akan hilang dan keliru. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid, kita kena mencari guru-guru yang ahli. Kan, ahli. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Kan Allah kata tentang kisah dua orang wanita yang ingin mengupah Nabi Musa ni dulu, sebaik-baik orang yang kamu upah ni adalah orang yang kuat lagi amanah. Jadi begitu juga dengan guru kita, biarlah cari guru yang amanah. Cari guru yang kuat, baik penguasaan ilmunya. Ada yang guru-guru, ustaz-ustaz ni kadang-kadang dia tidak memiliki penguasaan ilmu yang baik, tapi masyarakat memandang tinggi kepada dia. Akibatnya bila ditanya dia malu untuk nak kata tak tahu. Jadi dia pun belasah je. Itu tak amanah pun satu. Sifat amanah ni perlu kita kena ada, kena kembalikan kepada ahli dia, kena kembali kepada sumber-sumber dia. Betapa banyak para penceramah yang terkenal hari ini, dia bukannya kerana mereka menguasai ilmu dengan baik, tapi sometimes kerana mereka pandai bercerita. Bila bercerita tu orang tu seronok, tetapi nilai amanah ilmu tu kadang-kadang tak ada. Bila nukil hadis, rupanya bukan hadis pun, rupanya hadis yang palsu, rupanya kisah yang pelik-pelik. Itu semua kita boleh dengar banyaklah pada hari ini. So carilah guru yang betul-betul, guru-guru yang ahli. Insya-Allah kita akan lebih selamat. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak menyibukkan diri dengan kitab-kitab yang besar sebelum kita menghafal dengan baik ataupun sebelum kita menguasai dasar-dasar ilmu tersebut. Jangan kita aim untuk nak belajar kitab-kitab besar. Dalam fiqh kita tiba-tiba kita nak belajar terus Kitabul Majmu'. Dalam dalam ilmu lain, kita contoh dalam ilmu akidah, kita terus nak terjun ke dalam bidang-bidang falsafah, ataupun dalam bidang hadis kita nak terjun ke dalam bidang-bidang yang complicated, kan. Slow dan kita jangan beralih daripada satu mukhtasar kepada mukhtasar lain tanpa alasan. Maksudnya jangan kita baru belajar kita tiba-tiba rasa boring ataupun kita rasa macam tak naklah, pergi tukar. Akibatnya kita pun tidak ke mana. Okey. Saya dulu kenal ada seorang pelajar yang mana dia, masya-Allah, dia ni always rasa tak puas hati. Dia pernah masuk kuliah hadis, mula dia masuk kuliah dakwah dengan usuluddin. Tapi kuliah dakwah dengan usuluddin tu dia rasakan tidak bermanfaat. Lepas tu dia caw. Dia masuk kuliah hadis. Dia rasa mula-mula tu kuliah hadis lah yang paling baik sekali. Rupa-rupanya dia masuk kuliah hadis, dia kata pula kuliah hadis itu tidak bermanfaat. Dia pun keluar balik daripada kuliah hadis, dia masuk entah kuliah apa, entah syariah ke apa. Dia pindah, lalah dia berhenti, dia tak jadi apa. Padahal ramai je para alim ulama yang takharruj daripada kuliah-kuliah tersebut. Tetapi sikap dan mentaliti kita yang tidak sabar-sabar, yang kelojoh, yang terus nak move, maka kita tidak konkret kita punya platform ilmu kita. Yang kelima, kata Syekh Bakar Abu Zaid, kita kena cuba belajar untuk nak mencatat, menulis suatu-suatu ilmu.
kita kan ada formula kita dalam kita nak menulis ilmu. Jangan kita biarkan ia berlalu sahaja di telinga kita sebab dia akan hilang dan kita akan lupa. If possible, try to simpan dia, record dia, do some notes. Sebab bila kita do some notes, we have to listen carefully, we have to digest the information very well, and we have to do some analyzation, visualization as well untuk kita menghasilkan nota-nota yang baik. Kemudian yang keenam kata Syekh Bakar Abu Zaid adalah kita fokus belajar dan mentingkatkan ilmu kita. And kita kena ada semangat yang tinggi untuk sentiasa improvekan diri kita, dan kita cuba untuk nak always gerakkan otak-otak kita untuk melakukan kajian. It's not only we accept ataupun kita disuap sahaja, tapi try to gerakkan your mind untuk kita truly understand the issue ataupun problem apa yang kita cuba cari itu. Kata Ibnu Arab Al-Maliki, seorang pelajar jangan campur adukkan dua bidang ilmu dalam pengajiannya. And kalau boleh dahulukan dulu pengajian bahasa Arab. Dia kata syair, matematik, kemudian beralih kepada Al-Quran. Dan ada juga para ulama seperti Ibnu Khaldun yang bantah, dan dia kata anak-anak ni kena cuba first kali untuk nak hafal Al-Quran. Dan ketika mudah untuk nak dihafalkan Al-Quran itu berbeza ketika dia dewasa. Tentang isu combination ilmu, kita tak kata salah, right or wrong, tapi it depends on very subjective tentang penguasaan para pelajar itu sendiri. Ada pelajar yang mampu untuk nak absorb more. Ada pelajar yang dia tak boleh, dia lari fokus dia kalau kita nak absorb. Dan dulu saya dipahamkan, dulu saya masa pernah pergi ke Mauritania, saya nak tahu apa rahsia para ulama Syanqiti ataupun di Mauritania ni, mereka mampu menghasilkan para ulama yang luar biasa, sangat luar biasa, baik hafalan ataupun penguasaan ilmu dia. Dan of course pelajar pengajian mereka ini ambil masa yang sangat lama. Kan, contohnya 20 tahun. Tetapi dalam 20 tahun pengajian mereka itu fokus. Dia tak macam kita. Kita tahun pertama sat belajar hadis satu, sat belajar tafsir satu, sat belajar ni, sat belajar subjek macam-macam. Masuk tahun 2 hadis 2, masuk belajar subjek lain semua campur aduk. Saat ni masuk muat, masuk ini, masuk subjek wajib, subjek macam-macam. Akibatnya pelajar kita bila keluar ramai yang tak faham apa yang dipelajari. Di Syanqiti, di Mauritania, dia ada fokus dia. Contohnya pada tahun ini pelajar itu akan fokus katakan untuk usulul fiqh. Jadi dia akan kuasai, dia akan tekunkan betul-betul. Masa tu hafal mood dia. Sebab apa dia fokus macam tu? Sebab dia nak bina tentang bi'ah. Tahun itu dalam kelas ni kita sembang pasal usul fiqh je. So bila kita dah hari-hari dengar daripada guru, bincang kawan-kawan, hafal dan sebagainya, kita pun dah jadi macam lali. Dan benda tu dah jadi masuk dalam kepala kita, macam hari-hari kita dengar qul huwallahu ahad. Tahun kedua contohnya kita belajar bahasa Arab. Bahasa Arab je, bahasa Arab, kaedah dia hafal matan ni, bahasa Arab. Fokus. Lepas tu hadis, lepas tu mungkin matan ini, mungkin syarah ini, mungkin itu. Dan dia fokus itu sahaja. Setiap tahun tu dia akan fokus more. Tapi of course dia akan ambil masa yang lama, sebab tu dia kata, saya pernah tanya kepada mereka sendiri, dia kata kalau nak melahirkan pelajar yang betul-betul berkualiti tu 20 tahun. Kalau mereka ikut sistem ni, insya-Allah mereka akan keluar ni luar biasa. Kita celup, ambil sana sini. At the end, belajar 10 tahun, 20 tahun mungkin kita tak dapat that kesan yang sangat-sangat baik. So that's why sebab tu apa yang kita kata focus is very important. Is not everything, but kita boleh tengok ramai daripada pelajar kita cannot do many things in one time. Maybe orang kata perempuan boleh, kan? Sebab perempuan ni dia punya otak dia subhanallah dia lain masam sikit.
Dia boleh pindah daripada sini ke sini dalam masa berapa saat je dia boleh pindah. Laki yang tu lah. Dia tak pergi dah. Dia tak merewang dah, melencong yang lain. Itu dulu kalau ulama kata kalau kita nak belajar contohnya dalam fiqh dalam mazhab Hanbali, kita jadikan kitab Zadul Mustaqni' sebagai pemula. Kemudian kalau kita dah kuasai Zadul Mustaqni', barulah kita pindah kepada Kitabul Muqni'. Dia lebih mendalam, lebih luas sikit perbahasannya. Kemudian untuk peringkat lebih tinggi kita pergi kepada kitab Al-Mughni oleh Ibn Qudamah. Kita maksudnya kita belajar step by step. Dan setiap daripada mazhab itu ada dia punya cara tersendiri, dia punya disiplin yang tersendiri. Sebagai satu contoh, dalam tauhid, Syekh Bakar Abu Zaid dicadangkan kepada kita untuk mula-mula ni kita belajar Thalathatul Usul, ataupun ada syarahan Thalathatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Qawaid Al-Muthla. Kemudian kita masuk kepada Kasyf Syubhat, Kitabut Tauhid, masuk kepada perbahasan akidah yang lebih detail, akidah Al-Wasithiyah, Al-Hamawiyah, At-Tadmuriyah. Dalam bidang nahwu kita start dengan matan Al-Jurumiyah. Kemudian masuk kepada Mulhatul I'rab, Qatrun Nada dan sebagainya. Dalam hadis, syarahan hadis kita start daripada hadis 40 karangan Imam An-Nawawi. Kemudian dari sudut hukum hakam kita masuk kepada Umdatul Ahkam yang ada 400 lebih hadis. Kemudian kita masuk kepada kitab Bulughul Maram yang ditulis Ibnu Hajar, lebih kurang 1,300 ataupun 1,600 hadis lebih. Kemudian kita pergi kepada Al-Muntaqal Akhbar yang lebih 5,000 hadis. Begitulah kalau dalam disiplin setiap daripada ilmu ini dia ada dia punya kitab-kitab yang sesuai yang perlu kita fokus step by step. Dalam usul fiqh kita ada Al-Waraqat, kemudian barulah up kepada Rawdatul Nadhir oleh Ibn Qudamah. Ilmu faraid pun ada, dalam bidang tafsir pun ada, usul tafsir pun ada, dalam sirah nabawiyah pun ada. Jadi semua daripada perbahasan ini dia ada dia punya tingkatan yang tersendiri. Contohnya dalam kita nak belajar tafsir, jangan kita terjun kepada tafsir Tabari. Tafsir Tabari ini luas sangat. Dia ada menghimpunkan ada macam-macam perbahasan, pandangan di dalamnya. Dan kalau kita tak tahu, kita akan rasa confused dan rasa macam ada berlaga sikit lah. Tafsir yang lebih ringan daripada Tabari, tafsir Ibnu Kathir. Tafsir yang lebih ringan daripada tu contohnya tafsir Sa'di. Itu macam kita kata rumusan-rumusan. So slow daripada situ pindah kepada tafsir yang seterusnya. Dan kita mungkin dalam tafsir pun ada banyak metodologi ulama dalam menulis. Ada yang fokus kepada hukum hakam. Contohnya tafsir Al-Qurtubi. Kan dia fokus banyak kepada hukum hakam, ataupun tafsir Syekh Al-Lahim juga fokus kepada hukum hakam. Boleh juga kita rujuk kepada tafsir At-Tabari, itu ataupun Ibnu Kathir lebih kepada tafsir bil ma'thur, tafsir yang menggunakan hadis-hadis, asar-asar daripada Nabi, sahabat, tabi'in dan seumpama dengannya. Ada juga tafsir yang mungkin fokus kepada uslub bahasa Arab dari sudut keanggunan bahasanya, seperti tafsir Az-Zamakhsyari dan sebagainya. Jadi kita kena pilih pintu yang betul untuk kita sampai ke rumah yang betul. Dan insya-Allah sekiranya kita dapat yang betul, maka insya-Allah pintu yang betul kita akan dapat ilmu yang betul. Baik, kita khatamkan kelas kita pada hari ini dengan kata-kata daripada Al-Hafidh Uthman bin Khurrazat. Katanya, yahtaju sahibul hadithi ila khams fa in udimat wahidatun fahiya naqs. Orang-orang yang belajar hadis perlu kepada 5 perkara ini. Kalau hilang salah satunya, maka dia akan cacat ataupun kurang. Yahtaju ila aqlin jayyidin, perlu kepada IQ yang baik. Wa dinin, kena ada agama yang baik, akhlak dia, credibility, sifat amanah di semua ni. Yang ketiga, wa dhabtin, perlu ada mantul lah dia punya penguasaannya. Wa hadzaqah, kan, dia mesti kena dia orang hadzaqah bisinaah ni, dia orang yang ahli dalam bidang ni, dia kuasai betul-betul. Ma'a amanatin tu'raf bihi,
disertai dengan amanah yang diketahui pada dirinya. Dan kata yakni Al-Hafidh Al-Dhahabi, al-amanatu juz'un min ad-din wad-dhabtu dakhilun fil hidq. Amanah adalah sebahagian daripada agama, sedangkan hafalan itu adalah sebahagian daripada keahlian seseorang dalam ilmu dia. فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا سلفيا يكفيه. Maksudnya dia kata yang diperlukan oleh seorang ahli hadis adalah sifat hati-hati terhadap sesuatu perkara. Kena cerdas, kena bijak bahasa dia, kena banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Ada sifat pemalu, bermanhaj salaf. Dan kata Zahabi, yakfihi ay yaktuba bi yadayhi mi'atai mujallad, dan cukuplah dia menulis 200 jilid dengan tangannya. Wa yuhassil min ad-dawawin al-mu'tabarah 500 mujallad, dan dia menguasai hingga 500 jilid. Wa alla yaftura min talab al-ilm illa al-mamat bi niyyati khalisatin wa tawadhu' wa illa fala yata'anna. Jangan diberhenti menuntut ilmu sampailah dia mati, dan dia kena ikhlas dalam dia menuntut ilmu itu, dan kena ada sifat tawadhu'. Dan jika tidak demikian, maka janganlah dia susah-susahkan diri dia untuk nak bergelar penuntut ilmu ataupun nak merasakan dirinya menjadi para ulama. Baik, setakat itu saja dulu kita pada malam ini. Kita tak mau memanjangkan lagi pada bulan Ramadan ini untuk nak memberikan peluang kepada sahabat-sahabat kita supaya boleh bangun awal untuk nak bersahur esok ataupun nak bangun tahajud, witir dan sebagainya. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua, dan insya-Allah ada rezeki kita bertemu lagi. Barakallahu fikum. Semoga mendapat Ramadan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.